Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penambahbaikan yang baik menjawab salam dengan lebih cepat. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa tutup doa dengan selawat kepada Nabi. Okey. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada sediakan bahan yang Ustaz suruh? Apa? Dah buku tulis dah sediakan buku Betul. tulis. Ustaz hanya suruh korang semua sediakan buku tulis dan juga buku teks. Itu sahaja untuk hari ini. Okey dah. Dah Okay, very good. Okay, hold on. I am looking at my textbook here. Ustaz. Ya. Cawan ni kena hantar ke Ustaz ke? Tanda gambar. Wow. Nak alamat ke boleh post kalau nak. Tak perlu. Ustaz dah ambil dah pemarkah. Yang apa yang cawan tu. Oh, saya pun dah siap. Oh ya. Saya dah siap. Very good, very good. Okay, hold on. Tengah selak buku teks ni. Okay, baik. Jadi kita telah pun memasuki penggal kedua. Yang mana penggal kedua ini kita akan bermula dengan poster tu kita dah buat Okey, semua sekali sila buka muka surat 64. Ustaz, jap saya nak ambil buku. Amboi, tadi dah tanya. Okey, 64. Alright. Buka muka surat 64. Dah. Okey, baik. Jadi pada hari ini, kita dah belajar macam-macam teknik dalam seni. Okey. Jadi bila kita cakap soal pendidikan seni ni, dia ada teknik dan spesifik punya istilah, okey. Contohnya catan, kita ada teknik catan, kita ada teknik stensil, kita ada teknik collage. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang satu lagi teknik baru. Apa dia nama teknik itu? Teknik cetakan. Betul. Okey, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teknik cetakan. Okey. Jadi teknik cetakan ni apa sebenarnya? Okey, mengikut maksud yang telah diberitahu dalam buku teks, apa dia? Cetakan ialah proses pemindahan imej pada blok cetakan berdasarkan ke atas suatu permukaan lain seperti kertas dan kain. Terdapat berbagai teknik cetakan seperti teknik timbulan, teknik bernama dan teknik salin sutara. Terima kasih. Okey, baik. Jadi kenapa pentingnya teknik cetakan ni? Siapa boleh fikir? Kenapa teknik cetakan ni fungsi dia apa? Siapa boleh fikir? Kenapa kita guna teknik cetakan? Kenapa kita tak lukis je? Kenapa kita tak lukis lepas tu kita warna je? Kenapa kita nak kena guna teknik cetakan ni? Kenapa? Tak tahu. Sebab kita tak start pun lagi belajar. Okey, baik. Jadi untuk mengetahui jawapan tu, simpan soalan tu dalam otak korang. Kenapa kita kena guna teknik cetakan ini? Okey, kita teruskan kepada tekniknya dulu, okey? Nanti soalan tu, jawapan dia korang kena cari sendiri sepanjang kelas ini. Okey, baik. Jadi teknik cetakan ini adalah teknik yang mana pertama sekali kita memerlukan blok cetakan. Okey, perkataan blok ini kita telah pun jumpa dalam kelas-kelas sebelum ini di dalam kelas. Okey, bukan waktu PDPR, waktu kita dalam kelas hari tu. Waktu kita kat dalam kelas hari tu, kita dah pun jumpa teknik cetakan. Teknik cetakan pula. Kita dah pun menjumpai perkataan blok. Kat mana kita jumpa perkataan blok ni? Siapa ingat? Kat mana kita jumpa perkataan blok ni?
Dekat muka surat 22. Wow, muka surat terus. Okey, blok apa? Blok apa yang kita belajar sebelum ni? Beg cantik menawan. Okey, beg cantik menawan. Blok apa nama dia? Come on. Blok apa nama dia yang kita buat tu? Kita lukis, lepas tu kita gunting, lepas tu benda tu siap. Blok apa namanya tu? Pensilan. Betul, that's a very good. Blok stencil. Jadi kat sini Ustaz nak awak semua faham bahawa blok ini adalah satu pattern, satu bentuk atau satu image yang kita dah siapkan dan kita boleh guna dia untuk banyak kali. Faham? Itulah yang dimaksudkan dengan blok. Tapi pada hari ini kita tak buat blok stencil. Kita akan buat blok cetakan. Okey, baik. Jadi kita tengok kepada muka surat yang seterusnya. 65. Okey, 65. Okey, dah buka dah muka surat 65? Dah. A little revision of muka surat 64. Blok cetakan ada 3 jenis. Apa dia? Teknik benaman. Teknik benaman. Teknik sari sutera. Teknik timbulan. Alright, keep that in mind. Sebab benda tu kena tulis dalam buku tulis sekejap lagi, okey? Jadi dalam muka surat 65 dia kata untuk kita buat blok cetakan ini ada pelbagai bahan yang kita boleh gunakan. Contohnya bahan buatan manusia macam kad busa, tali kasut atau getah. Okey? Cuba korang tengok bila kita buat blok cetakan tu, hasil cetakan itu berbeza, betul tak? Dia ada ciri-ciri yang kita mahukan daripada bahan-bahan yang kita gunakan. Okey? Contohnya apabila kita menggunakan tali kasut, hasil cetakan dia jadi macam mana? Jadi hasil cetakan dia kita boleh kawal, kita boleh bentuk, kita boleh nak buat pusingan atau kita boleh nak buat dia line-line dan sebagainya kan. Bila kita gunakan getah dia jadi macam mana pula? Okey, kita tengok pula bahan semula jadi. Bila kita gunakan daun, apa yang jadi terhadap hasil tu? Apa yang ada dekat hasil yang kita buat bila kita gunakan daun? Kita akan dapat nampak alur-alur alur-alur daun tu. Okey? Dan alur-alur daun tu adalah merupakan satu corak. Satu corak yang cantik dan semula jadi. Selain tu juga contoh lain yang diberi dalam tu adalah ranting. So bila kita gunakan ranting ni bentuk dia unik. Semua ranting tak sama. Ada ranting dia macam sengit sini sikit, sengit sini sikit. Ranting ni tak sama dan bentuknya unik. Okey? Jadi itu adalah kelebihan menggunakan bahan semula jadi. Tengok pula bunga raya. Kalau dia guna bunga raya, automatically kita akan dapat bentuk bunga raya dan juga line-line yang macam tu. Okey. Dan tidak terhad kepada bahan-bahan semula jadi yang ditunjukkan di dalam ini. Ada banyak lagi bahan-bahan semula jadi lain yang kita boleh gunakan. Okey? Dan ada banyak juga bahan buatan manusia lain yang kita boleh gunakan. So jangan limitkan terhadap 6 bahan yang ditunjukkan di sini. Okey. Cuba tengok pula jenis-jenis garisan. Bila kita tengok, kalau kat garisan-garisan yang ada pada daun tu, kita akan mendapat dalam bahasa seninya dipanggil sebagai garisan apa kalau pada daun ni? Nampak tak dia line dia sama je line. Ini kita panggil sebagai garisan selari. Jadi kalau kita gunakan daun ni kita dapatlah teknik garisan selari dan sebagainya. Kalau kita guna tali, kita dapat garisan melengkung dan sebagainya. Okey. Kita teruskan kepada muka surat seterusnya, cetak cantik. Cetak cantik. Dah buka. Okey. Dah. Okey, baik. Wow. Sekarang Ustaz tanya sekali lagi. Kenapa kita kena gunakan teknik cetakan? Kenapa? Agak-agak. Sebab
Proses pemindahan image. Tu maksud. Okay, very good. Maksud cetakan ialah memindahkan image daripada satu blok kepada cetakan. kertas ataupun kain. Okay. Tapi kenapa kita nak kena guna teknik cetakan ni sebenarnya? Apa kepentingan teknik cetakan ni? Masih belum tahu lagi? Tak tahu lagi. Okey, tak apa, kita tinggal dulu soalan tu. Okey. Pergilah minum air. Nanti Okey. saya search Google. Tak boleh. Ustaz nak awak semua identify waktu kelas ni juga. Okey. Baik, jadi kita tengok projek yang kita akan buat pada minggu hadapan. Okey, ini adalah projek yang kita akan buat pada minggu hadapan. So, Ustaz akan terangkan step by step bahan-bahan yang diperlukan dan langkah-langkahnya. Okey, dan langkah-langkah ini of course nanti awak kena salinlah dalam buku tulis awak, tapi kita akan terangkan dulu. Okey. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali awak memerlukan satu kad keras. Okey. So kad keras ni nak dapat daripada mana? Okey. Kalau macam rumah Ustaz, carilah kotak. Okey. Saya cari kat Manila. Ada banyak kotak Ustaz. Okey, so kat rumah Ustaz ni ada satu kotak bantal. Okey, besar. Okey, nampak? Kotak ni? Okey, jadi daripada kotak ni kita akan gunting. Okey, so macam mana kita nak tahu kita menggunakan kad keras saiz yang sesuai? Kad keras itu mesti lebih besar daripada kertas yang kita nak cetak nanti. Kertas hasilnya. Faham? Okey, tak apa. Ustaz teruskan. Maksudnya kena lebih besar. Ya, lebih besar. Very good. Okey. So Ustaz akan gunting dulu yang ni sekejap. Okey. So bahan yang kedua yang awak perlukan minggu depan of course adalah gunting. Okey, jadi awak pun Gunting memang penting. Ya, gunting memang Saya penting. ada gunting, ada 2 gunting. Okey, so gunting. Ni. There you go. Okey, Tak ada gunting. Laju tak? Cepatnya. Okay. Tak tipu. Padahal Ustaz dah gunting dah. Lepas tu Ustaz baru tunjuk. Okey. Ustaz tunjuk depan tadi. Okey, gunting. Okey, so yang ini kita perlu lagi tak? Tak. Very good. Perlu. Kita buang je. Okey. So kita dah dapat satu kad keras. Okay, ya. Kad keras ini mestilah lebih besar daripada kertas A4. So ini adalah contoh kertas A4. Kalau besar daripada kita? Kalau besar dari kita tak perlu. Sebab kita nak buat atas kertas A4. Okey. So ini adalah kertas A4. Nampak? So dia lebih besar daripada kertas A4. Kertas. Okay. Kertas lukisan yang kita nak buat nanti ni, kertas A4 ni, kad keras ni kena lebih besar. Faham? Faham. Alright, itu benda yang pertama yang awak kena sediakan. Kenapa Ustaz kena lebih besar? Kenapa kena lebih besar? Sebab nanti kita nak tekap ke atas dia. Kalau dia lebih kecil, Nanti macam mana kita nak tekap ke atas tak dia? nampak semua. Tak nampaklah semua. Faham? Faham. Okey. Untuk projek ini, okey. Seterusnya tengok dalam buku tu, langkah pertama lakar gambar hidupan laut pada kad keras. Jadi step pertama, awak dah ada kad keras awak tadi, ambil pensel, lakarkan idea awak. Apa yang awak nak buat? Okey, tapi kita akan Lukis je apa-apa ke? okey, tapi untuk kali ini, untuk minggu hadapan kita akan stick kepada idea tema hidupan laut. Maknanya awak masih lagi kena buat benda yang kat bawah laut lah. Kita stick pada tema itu supaya taklah mengarut sangat, tiba-tiba ada yang buat Guardian of the Galaxy lah apalah So kita stick pada tema hidupan laut. Okay, there will be fish, there will be oyster, akan ada obor-obor. I don't know. Yang pasti tidak ada sponge di dalam laut seperti SpongeBob. Okay, so awak semua dah lukis? Patrick, yes, we got Patrick. We got real Patrick under the sea. Okay, so lukis. Ustaz, ini kelas bahasa Melayu. Patrick tu tapak Sulaiman lah. Yelah, tapak Sulaiman. Okay, kita lukis. Bila awak dah siap lukis, boleh bagi tahu Ustaz apa langkah yang kedua?
Lakar rupa pada bahan yang berbeza dan guntingkannya. Okey, pada bahan yang berbeza. Jadi kalau awak tengok pada muka surat seterusnya tu, antara bahan-bahan yang digunakan adalah span. Betul tak? Jadi, Betul. jadi katakanlah awak nak gunakan span dan awak nak membentuk ikan. Jadi awak kenalah lukis dulu ikan tu atas span ni. Lepas tu barulah awak gunting span ni jadi bentuk ikan tu. Faham? Oh, boleh lah. Guna apa-apa je, cikgu. Apa dia? Boleh. Boleh je ke guna bahan apa-apa ke? Boleh je, pakai je bahan apa yang awak nak, yang awak rasa bersesuaian. Okey? Okey. Okey. Seterusnya. Sabar. Seterusnya langkah yang ketiga apa? Gambarkan Gambarkan semua rupa hidupan hidupan laut Yes. Kita gamkan dia. So tadi kita dah ada bentuk dia, kita gam. Lepas tu mungkin kita nak gunakan daun juga. Kita gam. Okey, kita gam. Lepas tu kita gam lagi. Kita bentuk. Okey, kita nak gam kat mana? Ingat tak tadi kan kat sini dah ada lukisan dia. Kan? Kita Kita gam ikut lukisan tu lah. Idea yang kita buat tu lah. Okey, faham? Okey, termasuklah juga kalau macam hidupan bawah laut ni biasanya ada alur-alur air kan, ada alur air yang orang panggil kan. Alur air tu biasa kita gunakan benang lah. Benang kita buat alur-alur air dia dan sebagainya, kita tampal dekat atas blok cetakan. Okey. Maka lepas kita tampal tu, kita telah pun menyiapkan blok cetakan kita. Blok cetakan dah siap. Okey? Faham? Okey. Okey. Jadi langkah-langkah untuk menyediakan blok cetakan dah tamat. Kita dah siap dah pun blok cetakan. Okey, so blok cetakan Ustaz tak buat lagi. Ustaz nak buat bersama-sama dengan korang minggu depan. Tapi itulah dia. Okey, kita dah ada blok cetakan. Katakan kita dah ada blok cetakan. Ada cermin kat belakang. Nampak. Okey. Okey, so selepas kita ada blok cetakan, apa yang kita buat? Mencetak. Mencetak. Inilah pula proses yang mana kita untuk memindahkan imej yang tadi dah ada di blok cetakan ini kepada kertas yang kita nak buat atau kain yang kita nak gunakan tu. Faham? Pindahkan imej yang dah ada tadi ni kepada sini. Pindah. Faham? Okey. So macam mana kita nak pindahkan tu? Okey. So macam mana kita nak pindahkan tu? Pertama sekali kita kena ambil cat, lepas tu kita cat kat atas dia. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks tu dia susah, dia pakai alat apa tu? Pengelik. Cat pengelik lah apalah kan. So benda tu agak sukar untuk dicari. Jadi kita improvise sikit. Kita tukar, kita buat manual. Oh wow. Okey, kalau ada adalah baguslah. Okey, kalau yang tak ada, kita improvise sikit. Kita improvise buat yang manual yang mana kita akan menggunakan warna air biasa ataupun warna minyak biasa. Okey, letak dalam satu botol yang awak dah potong, yang senang awak nak ambil. Lepas tu kita kena gunakan berus yang lebih besar lah. Okey, tak boleh guna berus lukisan sebab kalau pakai berus lukisan Nanti lambat. Awak baru buat dekat yang pertama, nak buat yang kedua tu, yang pertama tu dah kering. Nanti tak sempat nak chop dia. Faham? Jadi pakailah yang besar sikit. Kalau macam Ustaz pakai yang ni lah nanti. Okey, so yang ni besar sikit. Ambil je terus. Okey. So selepas kita dah cat dia, okey, langkah kedua adalah warnakan blok cetakan. Tengok kat dalam buku teks. We are still referring kepada buku teks, okey, jangan lupa. Lepas kita dah warnakan blok cetakan tu, apa yang kita buat? Warnakan blok. Okey. Letak Kertas di atas cetakan. Barulah kita ambil Dengan tangan atau belakang sudut. barulah kita ambil benda tu, benda yang kita nak buat hasil ni tadi, dan kita tampal ke atas dia, lekatkan. Lepas tu kita tekan lah. Cuma bila kita main dengan cat ni, mungkin kalau kita tekan dengan jari, nanti hujung-hujung jari kita pun akan ada cat tu, betul tak? Sebab itulah dalam buku dia suruh guna belakang sudu, tapi benda tu totally subjektif lah, ikut korang lah nak tekan dengan apa pun. Faham? Maknanya guna belakang sudu ke guna apa pun dia tak bawa kesan yang berbeza. Pakai muka boleh. Baris ke? Pun takkan bawa beza.
Tak bawa beza. Cuma point dia kita nak tekan benda tu. Faham tak? Faham. Kemudian kita pun cabut. Bila kita cabut, sak, kita akan dapat hasil dia tadi. Betul tak? Betul. Betul. Soalan Ustaz. Kalau Ustaz ambil kertas lain, kertas yang kedua, dan Ustaz cop juga kepada atas blok cetakan yang sama, agak-agak antara kertas 1 dan kertas 2 sama tak hasil dia? Tak. 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 Kenapa tak sama? Dah cepat kering lah. Taklah, maknanya kita warnalah semula. Okey, yang pertama dah settle, kita letak, lepas tu kita warna balik lagi sekali, lepas tu kita ambil lagi satu kertas, kita tampal lagi sekali, kita cabut. Wow, rajinnya. Kertas pertama dengan kedua tu sama ke tak? Sama. Sama. Sama kan? Sama kan? Okey, baik. Jadi, fungsi teknik cetakan ini adalah untuk menghasilkan gambar ataupun hasil yang sama berulang-ulang kali. Faham? Itulah dia kegunaan teknik cetakan. Contohnya macam jenama baju. Kalaulah dia nak lukis setiap kali, okey, maknanya mungkin lambang Nike tu takkan sama lah. Lambang Nike, tahu Nike? Naik. Nike tahu Nike, korang punya Nike. Sebutan dia Nike sebenarnya. Nike, Adidas dan sebagainya, tahu kan? Perasan tak dekat setiap produk dia sama. Dia punya jenama tu, logo dia sama je semua, betul tak? Betul. Sebab dia menggunakan teknik cetakan. Okey, baik. Jadi boleh bagi tahu Ustaz apa kepentingan teknik cetakan? Kenapa kita kena guna teknik cetakan? Membuat hasil yang sama berulang-ulang kali. Semua sebut apa kegunaan teknik cetakan? Membuat Ulang-ulang kali. Betul. Okey, sekarang awak dah faham apa itu cetakan, macam mana nak buat teknik cetakan dan apa kepentingannya membuat teknik cetakan, betul tak? Betul tak? Dah faham ke? Betul. Okey, jadi awak semua dah faham dah? Awak semua dah dapat gambaran apa bahan-bahan yang awak perlukan pada minggu hadapan? Okey, dan awak dah tahu dah ideanya macam mana secara kasarnya lah. Secara kasarnya macam mana kita nak lakukan projek pada minggu hadapan ni, dah tahu dah? Okey. Jadi dalam buku tulis awak, tulis hari dan tarikh, tulis tajuk pada hari ini ialah cetakan. Okey, take note ni, betul-betul ni. Okey. Benda pertama yang Ustaz nak awak buat adalah maksud cetakan. Cetakan ialah apa-apa-apa. Yang pertama awak kena tulis dalam tu adalah maksud cetakan. Okey, biar Ustaz tulis satu, maksud cetakan. Okey, yang kedua. Yang kedua awak kena buat adalah kepentingan cetakan. Yang ni tak ada dalam buku teks tapi tadi kita dah bincang, kita dah sebut dah ramai-ramai. Boleh ulang sekali lagi apa dia kepentingan cetakan? Apa dia kepentingan cetakan? hasil yang sama. Hasil yang sama? Dan berulang kali. Berulang kali. Okey, pandai. Okey. Lepas tu yang ketiga, Ustaz nak awak terus buat bahan-bahan. Jadi bahan-bahan ni awak listkan semua bahan-bahan yang awak mungkin nak guna. Tak ada dalam buku teks pun tapi awak punya idea. Saya ingat nak pakai kotak lah. Tulis kotak. Ingat nak pakai tahu kat awak lah.
Faham? Pakai pintu boleh? Pintu macam mana nak letak pintu dekat kad tu? Okey, tuliskan bahan-bahan. Kalau awak tak tahu, rujuk je buku teks dan ikut buku teks tu, bahan-bahan ni yang awak nak guna. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Okey, so langkah-langkah ada dalam buku teks tu, okey? Baik. Dua-dua tu yang proses penyediaan blok cetakan dengan proses mencetak. Betul. Kita ada dua proses di sini. Sediakan blok cetakan tu satu, mencetak tu pun satu. So dua-dua tu kena buat langkah-langkah tu. Faham? Faham. Okey, so sekarang ada tak yang tak tahu lagi apa benda yang kita nak buat minggu depan? Ke semua orang dah tahu dah? Dah tahu dah. Yang langkah-langkah tu. Tak tahu. Dengan 66. Cakap tak tahu. Tak tahu? Siapa yang tak tahu tu? Apa yang awak tak tahu tu? Tak tahu muka surat berapa. Oh my god. Siapa? Tak tahu. Okey, ada lagi yang tak faham? Tak, Semua faham? muka surat berapa yang langkah-langkah tu? 6 dengan 67. Terima kasih. Dia bermula dari 64 kita belajar, 65, lepas tu 66 dia punya langkah, 67 dia punya langkah. Awak boleh baca benda tu, dia ada tulis kat situ, jangan tanya je dulu, baca dulu. Okey, ada soalan lain? Ada. Tak ada? Ada. Awak dah dapat dah idea apa benda yang awak nak buat? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi tak dapat. apa, awak ada seminggu untuk fikir idea-idea itu dan cari bahan-bahannya. Dan minggu hadapan kita akan buat waktu kelas. Boleh? Boleh. Maksudnya untuk hari ni tak ada homework apa pun. Hari ni kita belajar dan pastikan awak tulis dalam buku tulis tu. Dan bersedia untuk minggu hadapan. Minggu hadapan kena tunjuk dulu apa yang awak tulis dalam buku tulis. Baru kita akan buat projek tu. Okay? Okay. Kalau tak tunjuk, Kalau tak tunjuk, tak ada markah lah. tak payah buat. Boleh je nak buat. Tapi Ustaz tak ambil lah markah. Kan sekarang ni kan markah awak kan nak ikut Ustaz nak bagi berapa pun. Okay. Okay. Jadi make sure awak tulis, okay? Tulis dan fahamkan dan Okay. awak rancanglah idea awak. Awak rancang idea awak, apa yang awak nak buat, ikan apa awak nak buat. Macam awak cakap mungkin awak nak buat starfish, awak boleh buat starfish. Mungkin kalau awak kata awak nak buat apa lagi? Ikan buntal. Obo-obo. Obo-obo atau Ikan jerung. Ikan jerung. Buatlah apa awak nak buat. Lakar dulu idea tu, dapatkan idea dia dulu. Fikir dulu, okay, ikan jerung nak buat daripada apa? Anak ikan nak buat daripada apa? Faham? Faham. Rasanya itu sahaja kelas untuk hari ini. Ada apa-apa soalan lain? Tak ada. Ada. Okay. Jadi pada minggu hadapan kita akan buat benda tu Okay. Sekejap.